kepala bapak kau. Assalamualaikum guys, dan kembali di dalam channel saya Tisatsu. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe seperti biasa. Jadi ni di dalam video ini aku nak review satu movie yang sudah lama ditayangkan, tetapi aku rasa ramai peminat tokusatsu sudah melupakan. Yup, iaitu movie Super Hero Senki. Adalah kolaborasi di antara Kamen Rider dan juga Super Sentai. Aku akan cakap kenapa movie ini macam agak teruk dari segi pandangan penonton, dan korang boleh memberikan pendapat korang juga, adakah korang suka atau tidak ya. Okey, jadinya mari kita mulakan video ini. Super Hero Senki adalah kolaborasi di antara Kamen Rider Saber, adalah fans boleh katakan Kamen Rider yang paling aku suka ya guys, kat era Reiwa sekarang ini, dan Kikai Sentai Zenkaiger. Kenapa kolaborasi yang boleh katakan menjadi sangat epic dan sangat bagus ini menjadi sangat teruk dari segi pandangan penonton? Okey, yang paling utama adalah dari segi jalan cerita ya guys. Bagi aku dari segi jalan cerita Super Hero Senki ni macam agak draggy, cepat, dan tidak membuatkan kita pun sebagai penonton tidak aman atau macam tak senang tau. Disebabkan dari segi konsep cerita dia dah sangat menarik, tetapi apabila telah ditunjukkan kepada kita sebagai penonton, kurang macam mana itu? Ya, kita sebagai penonton pun mesti meletakkan ekspektasi yang tinggi, disebabkan movie ini adalah kolaborasi kot di antara Kamen Rider dan juga Super Sentai. Jadinya sesiapa peminat daripada Saber, sesiapa peminat daripada Kikai Sentai Zenkaiger, Super Sentai, Kamen Rider, mestilah meletakkan ekspektasi yang tinggi. Tapi bila sudah ditunjukkan movie ini, ya kenapa biasa-biasa sahajalah ya. Aku pun agak kecewa ya untuk movie ini, disebabkan dari segi promosi dan menjanjikan tahu cerita ini akan menjadi sangat menarik. Lagi-lagi aku sangat suka lagu untuk Super Hero Senki ini, tapi sayangnya di sini dari segi ceritanya agak taklah macam sampah sangat lah. Bagi aku boleh katakan biasa-biasa sahaja, tapi boleh menjadi sangat terbagus dan menarik sebenarnya untuk pendapat aku sendirilah. Okey, dari segi karakter yang paling aku suka lah untuk movie ini hanyalah Takayama Toma, aka Kamen Rider Saber. Ya, aku sangat suka watak Saber di dalam movie ini, disebabkan kita boleh tengok perlakuan Toma yang kita boleh tengok ya guys kat series Kamen Rider Saber. Dia sama sahaja, tapi dari segi pembawaan karakter dia, bagi aku memang dah sangat terbaik. Ya, adakah Toma sahaja? Bagi aku Toma sahajalah ya, yang bagi aku adalah karakter yang sangat menarik di dalam movie ini. Macam mana untuk Kikai Sentai Zenkaiger? Diorang tu adalah watak utama tau, tapi kenapa di dalam movie Super Hero Senki ini macam side character? Aku tak tahulah. Bila aku tengok movie ini, tengok watak Kaito Zenkaiger itu, dia punya karakter tu nak cakapkan main karakter pun tak berapa sangat di dalam movie ini. Dan movie ini memang lebih tertumpu kepada watak Toma, aka Kamen Rider Saber, yang bagi aku sebenarnya sangat bagus, disebabkan Toma itu kan adalah karakter utamanya juga. Tetapi janganlah melupakan karakter utama yang lain macam Zenkaiger ya guys. Itu bagi aku karakter yang sebenarnya ada kemampuan, ada watak yang sangat penting, watak utama juga, ada potensi yang sangat besar. Dibazirkan macam itu sahaja, lagi-lagi kolaborasi kot. Takkanlah diorang tak dapat membuatkan peningkatan karakter Toma dan juga karakter Zenkaiger itu seimbang sahaja di dalam movie ini. Ya, bagi aku lebih unggul dan juga lebih menarik hanyalah kepada Toma sahaja. Untuk karakter yang lain, bagi aku karakter support sahaja di dalam movie ini yang sangat okey sahajalah ya. Untuk main villain di dalam movie ini bagi aku agak seram ya guys dari segi dia punya design. Tapi sayangnya sekali dari segi pembangunan karakter dia memang sangat hancur ya guys. Aku tak tahu, dari segi pembawaan villain dia dah sangat menarik. Dari segi matlamat dia bagi aku memang dah sangat bagus. Cuma dari segi ditunjukkan kepada kita sebagai penonton, kenapa macam ini sahaja? Adakah disebabkan durasi untuk movie Super Hero Senki ini? Ya, itulah ya, bagi aku mungkin disebabkan dari segi durasi. Ya, villain yang lain yang kita tengok ada bentuk daripada Zenkaiger, ada bentuk daripada Saber itu. Ya, dari segi design dah sangat menarik, tapi dari segi peningkatan karakternya juga biasa. Yang aku paling nak tekankan di dalam movie ini adalah dari segi CGI. CGI juga memang sangat hancur, memang sangat teruk ya. Aku tak tahu adakah disebabkan bajet Toei ini tidak mencukupi untuk CGI. Kalau kita tengok untuk series Super Sentai dan juga series Kamen Rider, kita faham kenapa CGI mereka itu kurang bagus, disebabkan ya Kamen Rider dan juga Super Sentai ini kan ada banyak episod. Jadinya diorang mahu memperseimbangkan lagi dari segi bajet mereka lah kan. Takkanlah semua bajet itu mahu dikeluarkan
untuk CGI sahaja bagi aku tak logik lah kan. Tapi kalau untuk movie sahaja, aku rasa diorang boleh membuatkan yang CGI untuk superhero Senki ini sangat bagus. Ya, kita tak harapkan macam terlalu terbaik sangat CGI dia macam cerita luar negara ke apalah kan, macam Avengers ke DC ke, cerita yang mempunyai CGI yang terbagus ke. Tak, aku tak harapkan sebenarnya sangat macam itu. Tapi kita sebagai penonton juga mengharapkan dari segi efek, dari segi CGI juga menjadi sangat menarik dan membuatkan kita sangat terpesona. Tapi CGI cat superhero Senki ini memang sangat mengecewakan lah ya. Ya, entahlah, aku berfikir yang sebenarnya bajet lah ya. Mungkin bajet. Bukan sekadar Thomas saja, lupa ya guys. Ada lagi satu karakter yang bagi aku sangat menarik untuk movie ini, iaitu Ishimoto, apa nama dia, tapi budak lelaki tu lah. Maaf ya guys, aku lupa nama dia. Tetapi bagi aku dari segi pembangunan karakter dia juga sangat menarik untuk movie ini. Dia bagi aku watak yang menarik cuma Toma dan juga budak lelaki itu je. Ya, untuk Zenkaiser ke Super Sentai yang lain ke, ya watak seperti yang lain bagi aku agak kurang lah ya untuk movie ini. Dari segi macam fan service, kalau nak katakan fan service di dalam movie ini bagi aku dah lumayan okey lah ya. Tapi taklah macam mana ya nak cakap. Dia ada fan service dia, ada Kamen Rider Zeo, Zero One, lepas tu beberapa Super Sentai pun ada di dalam movie ini. Tapi dari segi screen time mereka yang agak sedikit lah ya. Yang aku sangat kecewa juga untuk Kamen Rider Zeo. Kenapa screen time dia sikit sangat? Ada juga satu cameo yang tidak disangka, sebenarnya dah disangka ya, iaitu Kamen Rider Revice. Revice pun dari segi kedatangan dia masa awal-awal tu betul, itu pun sebelum episod 1 Kamen Rider Revice itu pun ditayangkan. Bagi aku cameo daripada Kamen Rider Revice macam mana ya, agak kurang berkesan macam itu. Dari segi CGI dia aku dah cakap tadi memang dah menyakitkan mata kita. Dan dari segi aksi pun macam mana lah ya, sekadar Kamen Rider tumpang lewat. Tapi dari segi cameo yang kurang berkesan lah untuk pendapat aku sendiri. Okey, kalau untuk cameo atau kedatangan Kamen Rider dan juga Super Sentai yang lain, bagi aku sangat menarik. Tapi yang membuatkan aku agak kenapa jadi macam ini atau membuatkan aku sangat terganggu untuk movie ini adalah dari segi dialog untuk setiap para Kamen Rider dan juga Super Sentai dan penempatan mereka punya logo itu. Bagi aku tak official atau tak terlalu okey sangat tau diorang meletakkan logo itu pada semasa Kamen Rider dan juga Super Sentai itu tengah berlawan kan. Dia macam mengganggu juga. Dan ada dari segi dialog mereka mengatakan kata-kata utama mereka lah kan semasa melawan musuh mereka. Itu pun bukan pelakon suara yang telah memainkan watak Kamen Rider dan Super Sentai itu. Aku pun tak pasti siapa yang menyuarakan watak untuk setiap Kamen Rider dan Super Sentai bila diorang tengah berlawan itu. Aku tak pasti sangat, tapi agak mengganggu je lah ya. Dekat sini kita nak tengok perlawanan yang sangat epic ini. Lagi-lagi gandingan di antara Kamen Rider dan juga Super Sentai, ya semua ya guys. Tapi diganggu dengan peletakan logo yang entah kenapa secara tiba-tiba ada. Dan juga pelakon suara yang dah tak kena dengan suara Kamen Rider tersebut. Lagi-lagi agak mengganggu apabila tengah berlawan. Ya, aku dah cakap tadi dari segi ending pun kurang okey jugalah ya jadinya. Dah macam mana lah kan. Seingat aku lah kan, ini adalah crossover yang terakhir lah ya untuk Super Sentai dengan Kamen Rider. Jadinya kalau memang sebetulnya ini adalah yang paling last, paling terakhir, dah lah ya, janganlah buat lagi. Takutnya macam mana lah ya. Ya, kalau ada lagi mesti ada penonton yang meletakkan ekspektasi yang tinggi. Tapi kalau hasilnya kurang memuaskan, dah macam mana lah ya. Kita pun sebagai penonton pun kena hadam je lah dari segi cerita yang mahu diberikan oleh Toei. Rating aku untuk Superhero Senki, aku bagi sebanyak 3.5/5. Disebabkan bagi aku adalah ya dari segi kelebihan dia, ada pada watak utama dia, itu dia lah kan. Dari segi cameo dia bagi aku dah sangat okey lah ya. Oh, aku lupa, dari segi form baru yang ditunjukkan di dalam Superhero Senki itu adalah repaint daripada Dragon Knight. Bagi aku dari segi efek, dari segi aksi dia tu pun agak biasa. Tapi dari segi repaint kepada form Dragon Knight bagi aku memang sangat bagus ya guys. Gandingan dan gabungan di antara Kamen Rider Saber dan juga Kikai Sentai Zenkaiger yang bagi aku dah sangat bagus. Bagi aku ada juga scene yang membuatkan kita rasa sedih, sangat terharu dan juga emosional di dalam movie Superhero Senki ini.
Jadinya itu sahajalah aku punya review tentang Superhero Senki. Adakah korang mahu tengok movie ini atau tidak? Itu terserah kepada korang lah ya. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe seperti biasa. Jumpa pada video selanjutnya dan salam dari Malaysia. Bye bye.